Pulang. Okey. Pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa sihatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tuan-tuan puan-puan yang sudi luangkan masa pada pagi ni untuk sama-sama kita mengulang kaji hal ehwal berkaitan dengan urusan agama kita, yang mana urusan agama kita itu adalah daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita dan menjadi satu tanggungjawab untuk kita meluangkan masa. Jadi tanggungjawab untuk kita luangkan masa mempelajari dan mengingati apa yang Allah Ta'ala perintahkan kita untuk kita lakukan. Dunia ini perjalanannya hanyalah perjalanan. Dunia ini adalah perjalanan. Dunia ini bukan tempat tinggal. Dunia ini adalah perjalanan. Kehidupan kita di dunia ini adalah perjalanan menuju kepada kediaman abadi. Jadi walaupun kita nampak di rumah ni ada rumah tetap, ada kereta tetap, ada pekerjaan tetap, yang tetap-tetap lah, tapi kita tidaklah menetap di sini kan. Buktinya satu ketika nanti kita akan meninggalkannya, sebagaimana orang-orang yang terlebih dahulu telah meninggalkan kita, yang mana mungkin mereka juga ada kerja tetap, ada rumah tetap, ada harta tetap, tapi mereka tidak tetap. Jadi mereka adalah pelajaran bagi kita yang kita juga tidak akan menetap di sini. Jadi apabila kita tidak menetap di sini, maka tentulah ini adalah satu perjalanan menyempurnakan tanggungjawab hak kehambaan. Kita boleh berseronok-seronok dalam perjalanan ni, tapi apa yang kita sediakan untuk kehidupan yang akan datang nanti? Kita tak nak jadi macam kanak-kanak kecil kan, habis tenaga main dekat padang kan, ayahnya bawa pergi padang, suruh main biasa-biasa saja, ringan-ringan sajalah. Jangan letih sangat, nanti nak balik rumah, lepas tu nak buat kerja sekolah. Tapi anak kecil ni bila pergi padang tu dia lupa diri, habis tenaga lah main dekat padang tu. Sedangkan pergi padang tu nak santai-santai saja. Tapi budak kecil ni pergi padang ni habis hati lah, all out. Bila balik rumah dah tak larat nak buat apa-apa.
dah tak ada tenaga dah. Jadi apa-apa pun tak buat. Sebab apa-apa pun tak dapat, dah dapat letih. Kita tak nak jadi macam anak kecil yang macam tu lah. Di dunia ni habis tenaga lah entertain diri sendiri, mengikut kemahuan diri kita kan, nafsu. Nanti akhirat tak ada dah. Dah lah tak boleh beramal kat akhirat. Terima kesan pula sebab tidak beramal di dunia. Na'udzubillah. Jadi di kesempatan ini Allah Ta'ala masih lagi menzahirkan kasih sayang Dia kepada kita dengan memperuntukkan waktu kita, umur kita ni kepada kebaikan. Alhamdulillah, ucap syukur sebab nanti Allah Ta'ala tambah lagi. Jadi tak ada ulama kata dalam kaedah dalam dunia ni yang mengikat nikmat itu adalah syukur kepada Allah. Kalaupun mungkin tak bertambah, tapi sekurang-kurangnya tidak hilang nikmat yang Allah Ta'ala berikan. Adapun kufur terhadap nikmat, lupa syukur, itulah asbab kepada ditarik semula nikmat tersebut. Ayah saja tu kalau tengok anaknya tu tak pandai hargai mainan yang dia beli, simpan dulu kan, ambil balik, simpan dulu. Supaya anak tu belajar menghargai apa yang telah diberi. Sama lah, lebih kurang lah kaedahnya tu kan. Allah Ta'ala ni kadang-kadang sayang pada kita tu. Caranya Allah Ta'ala bagi banyak, tengok kita tak boleh handle, Allah Ta'ala ambil balik. Itu kaedah lah tu perjalanannya. Boleh? Saya jawab salam pada semua yang telah memberi salam di bahagian komen dengan lafaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Puan Nuhayati, ada Puan Elvira, ada Puan Siti Hajar, ada Puan Ros Mawar, ada Puan Umar Hadiah. Ahlan wa sahlan. Semoga dalam keadaan sejahtera insya-Allah bersama dengan keluarga. Baik, hari ini kita akan sambung. Sepatutnya hari ini ada mengikut perancangannya, hari ini ada daurah dengan Sidi Syekh Rahimuddin, bahas burdah. Cuma Sidi Syekh kita ada urusan, ada program, jadi ada kerja, belum berkesempatan. Insya-Allah menurut cadangan Syekh akan sambung esok untuk kitab burdah tu. Jadi esoklah kita akan sambung semula dengan Syekh Rahim. Jadi hari ni Ustaz Fahmi kata isi masa, ikut saya nak ponting lah. Jadi Ustaz Fahmi kata jangan ponting. Kalau Ustaz ponting habislah anak murid. Jadi sebenarnya dalam kehidupan ni orang yang lagi tinggi darjat dia lagi kena tinggi himmah dia kan. Bila dekat rumah tu anak malas sebab tengok parent malas lah kan. Anak hantar tahfiz, bila balik rumah tak mengaji. Jadi parent ni kata, kamu macam mana ni, dekat rumah tak mengaji, kat sekolah kamu mengaji tak? Kat sekolah mengaji, atau kenapa kat rumah tak mengaji? Sebab ayah tak mengaji. Ayah dia nak goyang kaki hantar anak pergi tahfiz, tu anak jadi pandai, dia rehat lah kan. Saya masuk syurga nanti dengan syafaat anak saya. Ayah dia pun senang sangat. Rupa-rupanya bila anak balik rumah tak mengaji terus, risaulah dia kan. Hantar tahfiz, balik rumah tak mengaji, ngadu ke ustaz. Ustaz cakap, tuan mengaji tak? Tuan tak mengaji, anak tak mengaji lah. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita ni, lagi tinggi kedudukan kita, lagi kena besar perjuangan himmah. Jadi kalau jadi guru tu himmahnya kena lagi tinggi daripada murid, sebab orang belajar daripada percontohan. Kita tak naklah jadi guru pandai sembang je. Saya lah cerita tu kan, tadi nak ponting, Ustaz Wami kata jangan jadi guru kaki sembang lah kan. Sebab nanti murid, kalau guru kaki sembang, murid lagi kuat sembang dia. Jadi yalah, betul lah Ustaz Wami cakap tu. Jadi kita pun buatlah kelas. Alhamdulillah. Jadi kita dalam kehidupan kita kena ada orang-orang yang berterus terang dengan keburukan, kelemahan diri kita kan, supaya kita boleh baiki. Kita tak nak duduk di keliling orang yang engkau bagus, engkau tak ada kelemahan. Akhirnya tak maju ke mana-mana. Syok sendirilah. Saya dah terbaik dah, sebab kawan kata saya terbaik, padahal kawan dia tak jujur. Kita tak nak lah sebegitu. Jadi kalau kita ada kawan yang jenis mulut celupa tu, ucap syukur juga. Sebab kadang-kadang dia buka kelemahan diri kita. Kita ni kadang-kadang kalau tak dengar kutukan terhadap diri kita tu, kita santai kan, buat biasa-biasa saja kan. Punya banyak lagi nak kena baiki, tapi tak pernah dengar orang kutuk diri kita tu. Kita rasa sempurna lah.
Jadi elok juga kan. Itu hikmah. Alhamdulillah. Syukur kepada Allah. Ahlan wa sahlan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Nurizita. Puan Farah, Ustaz nak tengok gambar kitab sedang dibaca. Ni gambar kitab. Ya. Nampak ke tu? Boleh tengok ke? 40 hadis akhlak mulia. Karangan Syekh Fahmi Zamzam. Nampak tulisan dia tu? Nampak aku dah? Boleh? Okey. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Banyak sangatlah tu bebel tu. Jadi kita sambunglah. Hadis 34. Hadisnya rajin bertanam. Masya-Allah. Syekh Fahmi susun kitab ni, dia susun sesuai dengan kehidupan harian. Akhlak Rasulullah ni terlalu besar untuk dibahas. Banyak. Sebab Rasulullah tu ada model akhlak. Sebab masuk syurga ni dengan kebaikan yang kita taburkan, hasil kurniaan daripada Allah. Allah Ta'ala tu maha baik, maka Allah Ta'ala akan masukkan orang-orang baik ke dalam syurga. Jadi kebaikan tu terlalu luas. Jadi Syekh Fahmi ni beliau almarhum rahimahullah Ta'ala kumpulkan hadis yang hadis-hadis yang terus praktik. Boleh terus praktik akhlak dia simple-simple saja, terus praktik. Jadi antara akhlak yang disebutkan di sini adalah rajin bertanam. Rajin satu perkara, bertanam satu perkara. Jadi macam biasalah, bila ada ustazah lah kita suruh baca. Silakan. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yaghrisu gharasan illa kana ma ukila minhu lahu sadaqatan wa ma suriqa minhu lahu sadaqatan wa la yarza'uhu ahadun illa kana lahu sadaqatan. Hadis riwayat Muslim. Wa fi riwayatin lahu fala yaghrisul muslimu gharasan fayakulu minhu insanun wala dabbatun wala tayrun illa kana lahu sadaqatan ila yaumil qiyamah. Masya-Allah. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada daripada seorang muslim yang menanam satu tanaman kecuali apa sahaja yang dimakan daripadanya, daripada tanaman tersebut, itu melainkan menjadi sedekah, dan apa yang dicuri daripadanya juga menjadi sedekah, dan tidak diambil daripadanya oleh seseorang kecuali semuanya menjadi sedekah. Masya-Allah. Kemudian dalam hadis riwayat yang lain bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak menanam oleh seorang muslim akan satu tanaman, lalu tanaman itu dimakan oleh manusia atau binatang atau burung, kecuali semuanya akan menjadi sedekah baginya sampai kepada hari kiamat. Jadi Nabi sedang menceritakan tentang satu akhlak mulia. Yang mana akhlak mulia itu asalnya daripada sifat rajin. Kemudian kerajinan itu memberi manfaat bukan kepada diri dia sahaja, tapi kepada orang lain, yang dipersembahkan dalam bentuk menanam. Jadi tanam tu jangan, sekarang orang masa musim PKP sampailah sekarang, dia ada kecenderungan menanam kan. Sampai nursery pokok tu banyaklah terbuka. Hari ni orang main pokok keladi lah, macam-macam kan. Balik rumah kampung tengok dekat longkang, bawa balik Kuala Lumpur dah jadi RM20. Baguslah. Tapi menanam ni secara asasnya dia bukan tentang menzahirkan kecenderungan, keseronokan diri kita melihat keindahan semata-mata, tapi dia lebih kepada menjadikan ia sebagai bekalan masuk ke syurga. Ini hadisnya ni lah. Jadi ketika menanam pokok, dia banyak niat. Ulama memang ada karang niat menanam, niat bercucuk tanam. Yang pertamanya adalah mendapatkan hasil daripada tangan sendiri. Jadi kalau tanam pokok, bertanam, kata ulama, tanam pokok yang boleh dimakan hasilnya. Jadi pokok bunga jadi yang kedua, pokok hiasan tu yang boleh dimakan hasilnya, supaya kita makan daripada tangan kita sendiri. Akhir zaman ni dia
berlaku satu musibah, orang akan terkena tempias riba. Riba ni riba lah kan. Jadi macam mana nak selamat di akhir zaman ni daripada terkena riba? Makanlah daripada hasil tanaman sendiri. Jadi bila bercucuk tanam tu niat nak makan daripada hasil tanaman, hasil tangan sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, menanam ni tujuannya memberi manfaat kepada orang lain. Inilah tujuannya ni. Nak bagi makan kepada binatang. Kalau binatang lalu kat kawasan kita, setiap kali dia makan kita dapat pahala. Itu kan passive income tu kan. Yang kedua, kalau ada orang yang lapar kan, maka kita halalkan makanan tu daripada awal. Sebab itu pahala juga untuk kita. Ini tengok orang ambil buah rambutan sebiji tu cemburu lah. Saya pun tak makan lagi, dia dah makan dulu. Tak payahlah. Rezeki. Kita kalau yakin rezeki Allah Ta'ala bagi, kita takkan cemburu rezeki tu sampai kepada tangan siapa pun. Sebagaimana kita diberi rezeki, dia pun diberi rezeki. Orang yang ada masalah cemburu tengok rezeki orang lain ni, dia tak percaya rezeki pada Tuhan. Kalau dia percaya rezeki pada Tuhan, dia tak yakin rezeki tu akan sampai kepada tangan dia. Hilang tawakal pula. Kemudian yang ketiga, barulah diniatkan tanaman tu sebagai hobi, memuaskan nafsu, memenuhi, menenangkan jiwa. Jadi maksudnya niat kita dalam melakukan sesuatu, yang pertamanya ada tujuan ibadah, yang kedua ada tujuan untuk kebaikan diri kita dan orang lain. Yang terakhir baru kebaikan diri kita. Kalau tak, kita jadi selfish. Semua perkara dalam kehidupan kita tentang kita. Wow, masalah lah. Dan macam ada penyakit orang perempuan beli banyak pinggan mangkuk tapi tak nak guna. Kan? Bila beli, masa beli cakap nanti tetamu datang kita bagilah yang cantik-cantik tu. Tapi bila tetamu datang tak buka-buka pun. Tetamu mana yang datang nak bagi mangkuk yang mahal tu pun tak tahu. Jadi dalam setahun tu buka sekali. Takut rosak awal. Tapi masa beli cakap nak beli untuk orang lain. Itu kan selfish. Dia makin lama dia akan jadi selfish ni apa bahasa Melayu? Pentingkan diri. Pentingkan diri sendiri ni, dia kalau dipupuk, dia akan jadi pentingkan diri sangat. Itu jangan pupuk. Sebab tu kehidupan Rasulullah tu kehidupan untuk orang lain. Contohlah, tengok Rasulullah tu tak pernah buat untuk diri sendiri. Buat untuk orang. Orang akhirnya keburukan selfish ni, pentingkan diri sendiri dibawa ke mana-mana. Dia akan gunakan Tuhan pun untuk kepentingan diri dia. Hubungan dia kepada Tuhan tu tentang doa dia saja. Allah kabullah doa saya. Kabullah doa saya. Kabullah. Itu keburukan selfish. Akhirnya dia ibadah pun untuk berniaga dengan Tuhan. Saya dah solat banyak, kau kabul lah ya Allah. Apa bukti dia? Kalau Allah Ta'ala tak kabulkan permintaan dia setelah dia rajin ibadah, dia sedih. Itulah bukti. Sedangkan Tuhan tak janji pun kau ibadah dapat. Tak semestinya dapat. Tapi dia tuntut. Itu selfish. Jadi kita ni dalam seharian kena belajar buat untuk orang lain lebih banyak daripada buat untuk diri sendiri. Latihan. Sebab itu latihan nanti nak buat untuk Allah. Allah Ta'ala suruh kita rehat? Tak. Allah Ta'ala suruh kita ibadah. Ibadah pernah berhenti? Tak. Ibadah tak boleh berhenti. Orang yang berhenti dari ibadah, dia macam berhenti daripada, kalau orang nak jadi kaya tu, isteri saya tu masuk kelas bisnes, saya pun tak nak kena dengar agak. Jadi dia punya penceramah tu cakap setiap minit tu adalah duit. Siapa berhenti menjual, siapa berhenti berniaga, dia sedang korbankan duit dia. Betul lah tu orang. Orang berniaga ni tujuannya jadi kaya. Yelah ada tujuan lain tak ada kot lah. Nak jadi kaya. Jadi setiap minit tu berharga. Orang yang banyak rehat, dia sebenarnya sedang korbankan duit dia yang belum didapat lah. Kaedah yang sama juga. Kita ni nak kaya akhirat, masuk syurga. Jadi masuk syurga kena kaya amal. Bila kaya amal, kalau rehat tak banyaklah kaya amal tu. Tidur je kan. Tidur pun tak niat ibadah. Tidur sebab tak nak buat kerja. Jadi mana ibadah ni samalah. Itu selfish lah. Boleh ke? Boleh lah tu. Panjang sangat dah. Kemudian disebutkan sini keterangan
Bertani adalah salah satu daripada usaha yang mudah dilaksanakan oleh orang berjasa kepada bumi ini, sangat banyak memberikan pulangan. Dengan sedikit modal sudah boleh aktiviti dijalankan. Dan keperluan manusia kepada hasil pertanian tidak pernah putus. Artinya hasil pertanian ini mudah menembusi pasaran. Ini Syekh cakap bahasa ekonomi lah. Berniaga yang tak pernah rugi, berniaga cucuk tanam lah. Kawan saya tu tanam ulam raja tu, dia senang nak tumbuh kan. Tanam ulam raja satu kawasan, tuai bawa pergi kedai makan. Jadi setiap hari akan ada duit belanja makan. Tu. Yang tanam tu mak dia lah. Dia yang jual. Selain daripada itu, menanam suatu pohon itu sudah mendapat pahala walaupun hasilnya masih belum dapat dinikmati oleh yang bertanam. Tak keluar hasil lagi, dapat pahala dah. Walaupun misalnya hanya dimakan oleh binatang atau dicuri orang, maka itu dikira sebagai satu sedekah yang akan didapatkan pahalanya pada hari akhirat kelak. Jadi orang yang menanam ini tidak ada rugi sama sekali. Ini cara Allah Ta'ala entertain hamba dia. Kan? Jadi siapa buat baik tak pernah rugi. Kalau kita buat satu kebaikan, kita kecewa, tak ada orang hargai, jangan kecewa lah. Sebab Allah Ta'ala mesti balas. Tanam pokok mati pula, jangan sedih. Maksudnya Allah Ta'ala sudah tanam pokok lain. Kan? Masa saya balik kampung baru ni, orang duk main pokok keladi. Jadi orang kampung tu kata, pokok ni gatal ni. Pokok jangan ni lah, jangan sentuh. Kita kata ni mahal ni dekat KL. Kalau gatal pun kita ambil dululah. Cara Allah Ta'ala bagi. Dulu orang tengok pokok longkang, hari ni jadi sumber makan. Itu kata Allah Ta'ala ni, dia boleh ubah persepsi zaman. Siapa yang buat tu? Rezeki Allah. Dan kalau kita fikirkan buah-buahan yang kita makan hari ini, maka kebanyakannya bukan daripada pohon yang kita tanam, tapi adalah hasil daripada apa yang ditanam oleh orang tua-tua kita dahulu. Atuk yang tanam, tapi cucu yang makan. Jadi pahala atuk tu tak pernah berhenti. Sebenarnya orang yang fikir tentang hari masa depan, hari tua, dia begitulah kaedah. Kita dapat anak-anak kita ibarat pokok yang kita akan tuai hasilnya bukan dekat dunia tapi ke akhirat. Jadi orang kalau hancurkan anak dia, sebenarnya dia hancurkan peluang dia ke syurga tu. Saya memang terkagum-kagum dengan hadis yang anak tu pakaikan parent dia mahkota syurga. Dengar hadis cakap, Nabi sebut anak tu pakaikan parent dia mahkota syurga. Sebab apa? Sebab parent tu didik anak dia hafal Quran, lalu anak dia menjaga Quran tu dan beramal dengan Quran tu. Subhanallah. Parent dia, bukan parent dia yang hafal Quran. Kita tahu hafal Quran tu susah, tapi parent dia bagi motivasi anak dia hafal Quran. Tapi in the end, bukan anak dia je yang masuk syurga, dia juga masuk syurga. Maksudnya amal kita kadang-kadang tumbuh bahagian dia daripada orang lain. Lepas tu kita tak boleh benci orang. Sebab orang tu kadang-kadang jadi tempat kita terima hasil pahala. Sampai Syekh Rahim selalu sebut, orang yang buruk tu, itu lubuk pahala bagi kita. Jadi kita hadapi dia dengan sabar. Sebab setiap kali kita hadapi orang yang buruk dengan sabar, itu pahala kita ke akhirat. Bukan kita buruk lagi kan, dia balas buruk, kita balas buruk lagi. Kalau kita balas keburukan dengan keburukan, sebenarnya kita yang rugi sebab kita yang tutup pintu pahala tu. Jadi macam mana nak hadapi orang yang buruk ni? Sebab kita pun buruk juga. Jadi kata Syekh, hadapinya dengan Allah. Hadapi dengan Allah. Maksudnya apa? Ketika ada orang melakukan keburukan kepada kita, kita tukar persepsi kita. Dia lakukannya itu sebagai ujian daripada Allah untuk kita. Ini memang Allah Ta'ala nak uji saya lah. Jadi kita tenang sebab Allah, kita tahu di sebalik peristiwa ni semua Allah. Kalau Allah Ta'ala yang uji, maka Allah Ta'ala yang selesaikan. Kita hadapi dengan sabar. Kalau kata susahlah ujian ni, sesusah ujian kita tak sesusah ujian Nabi. Nabi kena boykot 3 tahun sampai meninggal Siti Khadijah. Orang Islam waktu tu sampai pecah mulut, kena boykot. Makan daun, makan kayu ranting. Baby meninggal, mati. Mak nak menyusu tak ada susu. Masuk ujian tu lagi berat.
Kita generasi yang, kata Syekh, kita generasi yang lemah, tak sanggup hadapi ujian. Kemudian cuba bayangkan pokok manggis. Syekh cerita pokok manggis yang ada di belakang rumah kita, yang mungkin telah berumur 70 tahun atau lebih. Sudah berapa banyak menghasilkan buah, maka artinya sudah banyak pahala yang telah didapatkan oleh orang yang menanamnya dahulu. Oleh kerana itu, janganlah kita segan bertanamlah ni. Kerana hasil pertanian itu bukan hanya sekadar memberi pulangan di dunia ini, bahkan juga sebagai amal jariah yang kita akan mendapat pahalanya selama pohon yang kita tanam itu masih menghasilkan buahnya. Jadi saya memang dengar dia kata orang tua tu, kalau ada pokok dekat pokok tu ada semut, sebanyak mana semut, sebanyak tu pahala kita. Saya pernah dengar kat tu kan. Jadi jangan diusik. Semut hitam lah, bukan kerengga kan. Dan tu cara berfikir lah. Cara berfikir. Ada seorang syekh tu, lepas makan, dia makan roti. Lepas dia makan roti tu, dia kumpul debu roti tu, sebuk roti tu, letak kat semut. Apa faedah dia tu? Sebanyak mana semut yang makan tu, itu sedekah daripada dia kepada semut tu. Jadi maksudnya nak buat kebaikan ni kreatif kan? Tak ada orang bagi kat semut. Jadi, macam mana orang yang miskin nak jadi kaya dengan kreatifnya? Sebab kita pun nak masuk syurga kena kreatif juga. Sebab kita miskin kan, miskin pahala. Kita pahala tak banyak, amal tak banyak. Bukti kita pahala sikit sebab amal kita tak banyak. Amal kita yang sikit, khusyuk pun tak kuat, khusyuk pun tak tinggi. Jadi kualiti amal kita sikit. Kualiti amal sikit, jadi maksudnya kena gandakan lagi banyak amal. Bukan rehat. Berlaku adil bila jadi pemimpin. Hadis ke-35. Jika kita tanam pokok buah di tepi luar jalan kawasan rumah, bukan dalam kawasan tanah rumah, boleh dikira dapat pahala ke jika diniatkan disedekahkan? Boleh lah. Boleh. Ni tanamlah apa-apa pun, niat sebagai sedekah. Kalau tiba-tiba majlis bandaran potong, sudah selesai lah tu pokok tu, kan? Tanam yang lain pula, kan? Sebab kalau tak ada manusia yang ambil pun, sekurang-kurangnya ada cacing yang makan, dapat pahala. Kita ni cuma orang yang mengimarahkan dunia saja. Dunia bukan kita punya, kan? Mengimarahkan dunia. Mengimarahkan dunia pun untuk kebaikan diri kita juga. Ni kena ajar anak-anak, kan? Jangan ajar dia buat untuk diri sendiri. Nanti dia jadi selfish. Tanam pokok, saya ingat memang Syekh dulu ajar anak dia buat kebajikan, macam tanam pokok. Kalau bagi sedekah, dia bukan keluar dari tangan ayahnya, tapi daripada tangan anak dia. Ayahnya cuma keluarkan duit je, kamu yang bagi sedekah tu. Jadi anak tu belajar memberi. Tak adalah selfish tu. Hadis 35. Berlaku adil bila jadi pemimpin. Alamak, ni hadis sensitif lah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Masya-Allah. Nabi cerita pasal doa tu, sebab doa menunjukkan kepada keperluan. Setiap keperluan itu diharapkan agar dianya dipenuhi. Tapi ada golongan yang keperluannya tidak dipenuhi. Siapa? Dan ada doa yang dipenuhi. Jadi cerita ni 3 orang yang doa mereka tidak akan ditolak. Maksudnya qabul di sisi Allah. Yang pertama adalah orang puasa ketika berbuka. Ketika buka ni saya sebut waktunya ketika momen nak berbuka 1, dan setelah berbuka 2. Cuma ada pendapat kuat kata sebelum berbuka. Ada sebelum buka tu jangan tengok TV lah. Kita ni, zaman kita ni makin nak buka puasa, cerita makin seronok, kan? Makin ujung-ujung puasa tu, dia punya climax cerita dia tu lagi seronok pula, kan? Ada banyak adegan yang pelik-pelik yang jadi kita kadang-kadang 10 Ramadan terakhir tu dia jadi macam lalai-lalai sikit sebab tengok cerita. Jadi kalau amalan Syekh kita,
Waktu buka tak buat apa-apa melainkan doa saja. Sejam sebelum dah berkumpul dah. Doa sama-sama, baca zikir banyak-banyak. Sebab waktu tu waktu qabul. Jadi orang puasa ni kenapa doa dia qabul? Sebab dia buat satu ibadah tu hanya untuk Allah. Tak ada orang tahu. Kalau macam ni hari ni kita puasa sunat, siapa tahu kita puasa sunat kalau kita tak cerita? Jadi memang rahsia. Ibadah ni rahsia. Ibadah ni apa? Ibadah ni dia ibarat hubungan cinta antara dua pihak yang orang lain tak tahu dia tengah bercinta. Dia bagi bunga senyap orang yang tak nampak. Itu memang istimewa. Hubungan paling istimewa adalah hubungan rahsia. Paling mahal lah tu. Jadi puasa ni ibadah luar biasa. Jadi Allah Ta'ala memang terima doa orang puasa. Yang kedua, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil. Kenapa? Sebab pemimpin jarang yang adil. Pemimpin jarang yang adil. Adil ni dia satu kesedaran. Sifat keadilan ni dia daripada jiwa. Manusia ni jiwa dia memang sengit. Sebab dia ada nafsu. Jadi manusia yang jiwanya cerdas sahaja yang boleh seimbang. Adil tu kan seimbang, letak sesuai pada tempatnya. Jadi orang pemimpin yang adil ni lahir daripada orang yang ada akal yang cerdas dan jiwa yang sejahtera. Kalau hilang salah satu, maka tak sesuai jadi pemimpin. Kita tak tengok pemimpin, tak perlu tengok pemimpin pemimpin negara ke, pemimpin kampung ke, pemimpin organisasi ke. Kita tengok pemimpin diri kita kepada diri kita. Kita sebelum nak nilai orang, kita nilai diri kita dulu. Kita ni pemimpin tak terhadap diri kita? Adil tak terhadap diri kita? Tangan kita ni Allah Ta'ala bagi untuk banyak beribadah, beramal. Dia lagi banyak buat benda yang maksiat atau lagi banyak buat benda yang amal? Kalau betul, maka kita orang yang kabul doa. Kalau tak. Okey, jadi pemimpin yang adil. Itu banyak hadis Nabi cerita kelebihan pemimpin ni. Pemimpin kalau adil, dia dapat naungan di hari tidak ada naungan melainkan naungan Allah. Maksud Allah tak, sebab istimewa. Pemimpin yang adil ni sangat istimewa. Kemudian ketiga, doa orang yang terkena zalim. Terkena zalim ni, zalim dianiaya lah. Kemudian maka Allah Ta'ala akan mengangkat doanya ke atas awam dan membukakan baginya akan pintu langit, dan Allah Ta'ala berfirman, demi kebesaranku, wa izzati. Wa izzati tu demi kebesaranku. Pasti ia akan aku tolong walaupun setelah beberapa masa nanti. Jadi Allah Ta'ala janji ni, orang ini pasti akan aku kabulkan bagi pertolongan walaupun dah berlalunya tempoh. Di sini pun bukti doa tu hari ni minta tak semestinya hari ni kabul. Sukati Allah lah. Bahasanya sukati Allah. Tapi sabar. Tiga golongan ni dia punya ibadah dia semua ada tema sabar. Orang puasa tu ada sabarnya. Orang yang memimpin tu ada sabarnya. Orang yang dizalimi pun ada sabarnya. Jadi memang sabar tu kunci kepada hubungan kepada Allah. Kenapa sabar? Kenapa? Bila ada sabar? Sabar ni bila ada redha. Bila ada redha? Bila kita faham apa yang Allah Ta'ala buat tu bukan satu keburukan. Macam isteri sabar ditinggalkan suami. Sebab suami pergi kerja outstation, sabar. Dia tahu suami pergi kerja tu bukan untuk kepentingan huha-huha dia. Suami pergi kerja outstation lama-lama tu sebab nak cari duit, nak bawa balik rumah. Jadi isteri tu redha, sabar. Ditinggalkan suami tu kan menyakitkan. Sakit ditinggalkan. Bercinta jauh jadi sakit. Tapi kenapa redha? Sebab tahu perbuatan suami itu perbuatan yang baik, bukannya nak buat zalim. Sama dalam kehidupan, Allah Ta'ala ketika timpakan satu musibah tu bukan kerana Allah Ta'ala benci kita, tapi Allah Ta'ala nak uji, nak bagi pahala. Macam tu lah. Dia kena jadi orang matang lah. Dia orang manja ni tak boleh susah. Tak boleh susah, maka takkan belajar sabar.
Orang yang tak ada sabar, apa pun tak boleh. Saya ingat dalam tarbiyah akhlak, yang paling utama Syekh tanam adalah sabar. Sabar. Kita kalau ada sabar, kalau Allah Ta'ala dah bagi kita sabar, apa pun senang. 3 orang atau golongan yang disebut di atas mendapat keistimewaan dengan doa mereka dikabulkan oleh Allah. Pertama, orang yang puasa bila dia berbuka kerana dia telah menjalani satu latihan yang panjang, maka diberikan kepadanya keistimewaan ini. Satu lagi kata pada malam 1 Syawal tu. Habis 30 Ramadan, malam 1 Syawal tu waktu kabul doa. Jadi malam tu ulama tak tidur. Sebab doa saja dah seronok kan. Dah ibadah panjang, doa panjang-panjang. Kemudian kedua, pemimpin yang adil selama ia dalam keadilannya. Ketiga, orang yang kena zalim untuk mengambil balik haknya. Adil dalam memimpin adalah satu perkara yang susah dilaksanakan, dan berterusan adil dalam kepimpinan itu lebih susah lagi. Adil dalam memimpin susah, berterusan adil lagi susah. Kan? Kita dah rasa buat okey lah dalam memimpin ni, tapi orang rasa kita tak adil. Itu susah tu. Rasanya dah okey lah ni. Itulah. Tetapi bagi orang yang kuat semangatnya dan ikhlas niatnya, mudah untuk berbuat demikian. Jadi Syekh bagi kunci ni. Syekh kata orang yang kuat semangat dengan ikhlas je yang boleh adil, terus adil. Maka akan besarlah berkatnya dan banyak pahalanya, dan akan luas kebaikannya, dan seluruh lapisan rakyat akan merasakan kemakmurannya. Kita kat waktu kita jadi memimpin keluarga ke memimpin orang lain tu, kita bukan memimpin dengan kemampuan diri kita, tapi kita memimpin dengan bantuan daripada Allah. Sebab tu kalau saya pernah ingat ada orang mengadu kat Syekh, takut nak berkeluarga, takut tak dapat pimpin keluarga dengan baik. Syekh kata jangan urus keluarga dengan diri sendiri, tapi urus keluarga dengan bantuan Allah. Selesai. Maka pemimpin yang seperti ini akan dikasihi oleh rakyat dengan setulus hati, dan sudah tentu mereka akan mendoakan supaya berterusan kebaikannya. Nah, orang yang seperti inilah yang doanya akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi ni pelajaran juga. Kita kalau ada pemimpin yang baik, teruslah doa untuk dia, kan? Ada pemimpin yang baik, ada ketua yang baik, doa untuk dia supaya dia dapat kekuatan. Ada imam yang baik ke, imam kampung, ada pengurusi surau, pengurusi taman, ada pengurusi NGO, apa-apalah. Kalau dia baik, doa terus baik, terus dia buat baik. Ni jangan dia, kalau dia tersalah kita doa hancur dia kan. Hancurkan dia, Allah. Kita naik atas pun kita sama juga. Sungguh untung pemimpin yang adil ini. Dia mencintai rakyat dan rakyat mencintainya. Dia mendoakan kesejahteraan rakyat dan rakyat juga mendoakan kesejahteraannya. Dan yang paling rugi adalah pemimpin yang zalim. Rakyat membencinya dan dia pun membenci rakyatnya. Ini kalau orang Allah Ta'ala nak hancurkan dia, Allah Ta'ala akan bangkitkan dia di tempat yang menyusahkan dia. Alhamdulillah. Rakyat mendoakan yang tidak baik untuknya dan dia perlu terus menindas mereka. Ini hari-hari kena muhasabah. Hadis ke-36. Jujur dalam berniaga. Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peniaga yang jujur dan amanah itu akan dihimpunkan bersama dengan nabi-nabi dan para siddiqin dan para syuhada pada hari kiamat nanti. Ini satu jalan yang masuk syurga. Kalau tak tahu nak buat apa, berniaga. Kalau tak tahu nak buat apa, berniaga. Tapi niat berniaga tu sebab nak jadi jalan masuk syurga. Nak mengajar orang tak reti, kan? Tak ada ilmu. Lepas tu nak bekerja tak ada kemampuan, berniagalah. Jadi peniaga. Jadi peniaga ni biar jujur. Soduk. Ni kalau belajar bahasa Arab, soduk ni apa ni? Sifat. Dia apa tu? Mubalaghah. Mubalaghah maksudnya sangat jujur. Peniaga yang sangat jujur, amin dan sangat amanah. Jadi maksudnya apa ni? Nabi letak sifat kepada peniaga yang bagus ni. Jadi nak jadi peniaga, 2 sifat kena ada. Jujur dan amanah. Apa kebaikan dia? Kalau dia jujur dan amanah, maka nanti kedudukan dia dikumpulkan bersama para nabi, siddiqin dan syuhada. Subhanallah. Peniaga ni bukannya special pun, duduk bawah-bawah. Tapi sebab dia soduk dan amin, maka dia akan duduk dengan para nabi.
Maksudnya apa ni? Masuk syurga, dua sifat ni. Jujur, amanah. Tak kisahlah kita peniaga ke, kita guru ke, kita pelajar ke. Kalau ada soduk dan amin, maksudnya kita ni ada peluang masuk syurga. Tu kena latih lah. Tapi istimewa lah. Maksudnya peniaga ni sibuk bekerja dekat pasar, rupanya ada peluang masuk syurga, duduk dengan Nabi dekat. Dengan syarat soduk dan amin. Suruh anak-anak tu kalau malas belajar, berniaga lah. Zaman sekarang ni tak suruh pun dia nak berniaga, kan. Tapi berniaga bukan sebab duit. Kita zaman kita ni orang berniaga sebab takut miskin. Sebab tu dia jadi rakus, kan. Keluarlah istilah apa, me time. Waktu rehat untuk saya. Saya dah kerja penat-penat, saya nak pergi cuti lah. Itu dari satu sisi tak salah. Tapi dari satu sisi kita sedang berhenti daripada ibadah. Jadi kerja tu ibadah. Dah lah me time tu pula apa, entertain diri sendiri, ikut kemahuan diri sendiri. Itu mulalah tu. Kaya untuk nafsu. Marahlah orang bisnes ni sebut. Kita jangan, saya ada dengar satu kelas suri rumah tu, dia masuk kelas bisnes tu, dia reda dengan kehidupan dia. Kuali hitam, periuk tak banyak. Tapi sebab kesian dekat suami nak berniaga, jadi masuklah kelas berniaga tu, belajar berniaga. Lepas tu bila dengar kelas berniaga tu, orang tu suruh kita nak berniaga ni kena ada impian dan cita-cita. Jadi apa cita-cita kamu? Jadi suri rumah ni, dia cita-cita dia adalah tentang suami dia, nak bantu suami dia. Dia kata itu cita-cita untuk bantu suami. Ini cita-cita keinginan diri kamu. Dia pergi ke situ. Apa yang kamu nak? Tak apalah yang untuk bantu suami tu lain. Yang apa yang kamu nak? Apa yang penceramah tu tengah buat? Dia tengah boostkan keinginan nafsu tu. Akhirnya suruh rumah ni berniaga dengan keinginan dia terhadap diri dia berbanding keinginan dia untuk suami dia. Akhirnya dia kedekut dengan suami dia. Sebab waktu tu dia dah ada keinginan. Sebelum tu dia nak tolong suami je. Kita sekurang-kurangnya kena ada 5 matlamat dan keinginan tu. Asalnya suami tu yang duduk atas tu. Tapi sebab dia push 5 keinginan, nak apa ni, tak tahu nak apa. Cipta. Nak pergi Korea ke, nak pakai kereta besar ke. Akhirnya suami tu duduk di tangga yang kelima. Saya dulu. Keinginan saya, baru saya bantu suami. Na'udzubillah. Hancur. Sebab kita tak boleh memiliki harta untuk kepuasan diri kita. Sebab dunia menghancurkan. Ya Rab. Boleh. Panjanglah tajuk tu. Tapi yang pentingnya jadilah peniaga yang jujur dan amanah. Kemudian keterangan last lah ni. Berniaga adalah salah satu daripada usaha yang sangat baik kerana ia akan memberi pulangan yang halal dan pahala yang besar. Kita makan daripada usaha tangan kita sendiri, baguslah. Kemudian keuntungan yang wajar terimpun sedikit demi sedikit akan beri pulangan yang sangat banyak yang dapat membawa kepada kekayaan yang halal. Jadi berniaga ni sebab nak cari rezeki halal. Kan, nak cari rezeki yang halal. Halal tu penting sebab nanti masuk syurga tak terbakar daripada api neraka. Ini selain daripada pahala daripada khidmat yang diberikan kepada pembeli. Satu falsafah dalam Islam, peniaga adalah orang yang berkhidmat kepada pembeli. Sebab dia bukan bekerja untuk kepuasan diri dia. Dia khidmat, membantu orang. Sebab tu dalam servis Islam ni, dia boleh diskaun, boleh hutang sebab buat kebaikan. Kalau saya ingat Syekh sebut ada zaman Nabi tu, peniaga kurma, orang datang nak beli kat dia, dia kata tak payahlah beli kat saya, beli kat kedai tu, kawan sana tu. Saya nak beli kat awak, kenapa nak kena beli kat dia? Sebab saya hari ni saya punya portion keuntungan saya dah dapat dah. Dia belum lagi, tak ada orang beli pada dia. Macam ni dia boleh pergi ke situ tu? Macam ni dia sanggup korbankan keuntungan dia untuk orang lain? Sebab zaman sahabat dulu niaga bukan untuk mewah. Niaga sebab ibadah, nak cari rezeki yang halal. Kita kerja cari rezeki ni, dia tujuan dia untuk apa? Supaya tak meminta pada orang.
Sifat-sifat, sebab sifat meminta-minta ni sifat yang akhlak buruk. Jadi orang bekerja, tujuan dia kerja supaya dia dapat harta, bila ada harta dia tak minta pada orang. Satu. Yang kedua, supaya ahli keluarga dia tak minta pada orang juga. Anak isteri dia tak menagih kutip minta pada orang. Tak. Dua. Yang ketiga, kalau ada duit lebih, dia bagi pada jiran. Entertain jiran pula. Itu tujuan cari rezeki. Ini asyik nak cerita tentang keinginan diri dia je. Dah ada rumah besar, nak besar lagi. Bila dah besar, rumah sunyi pula. Keluar. Auzubillah. Tak faham. Daripada beli rumah besar, baik bagi rumah kat orang lain. Boleh? Sejuk lah, sejuk. Tak sejuk? Ha? Tak ada. Nampak sejuk? Oh, panas. Itulah, nak habis dah. Lebih apa dia tadi? Ini selain daripada pahala dari khidmat yang diberikan kepada pembeli. Lebih tinggi khidmat yang diberikan, lebih banyak pahala yang dapat. Oh tu, masya-Allah, ni kena pegang ni. Ni kena bawa buku ni bagi orang bisnes. Dan kadang-kadang orang layan kita buruk, rupanya itu tempat kita dapat pahala. Ha? Esok tak nak jual lah kat dia. Yang sebab saya memang ada kelas bisnes tu, dia ada istilah dia reject pembeli. Ada istilah dia reject pembeli. Pembeli yang buat masalah banyak dengan kita ni, kita tak payah entertain dah, cakap barang habis saja. Sebab nak urus dia tu susah. Jadi ada istilah reject pembeli. Kita boleh dapat pembeli yang lain. Tapi dalam agama kita, pembeli yang buruk punya ada ruang pahala. Nak bersabar dengan dia. Sebab umat Islam, dia matlamat dia adalah sebarkan akhlak. Bagi orang yang tak punya akhlak, bagi orang yang berakhlak buruk, itu sebab dia tak ada akhlak baik. Jadi orang yang ada akhlak baik, sebarkan akhlak. Jadi bila di ruang mana kita nak jumpa orang, mungkin di tempat macam ni. Sebab tu Syekh kata, para ulama ni, dia mencari orang yang berakhlak buruk untuk dia sebarkan akhlak baik. Macam kita lah guru Quran, cari orang yang tak pandai mengaji untuk kita ajar mengaji. Tapi kita tema kita mengaji. Tapi tema orang berakhlak ni macam Rasulullah dan para sahabat, dan temanya dah orang berakhlak buruk. Akhlak buruk ni bukan sebab dia ada akhlak buruk. Akhlak buruk sebab dia tak ada akhlak baik. Faham ke? Dia tak ada akhlak baik. Hitam je. Jadi kita suluh cahaya, jadi cerah. Dia tak memiliki akhlak baik, jadilah buruk. Tapi kalau kita bagi dia akhlak baik, kan jadi baik. Budak nakal, itu sebab tak diajar mana akhlak baik, tak baik. Dia ajarlah akhlak baik. Subhanallah. Jadi lebih banyak pahala dapat, sehingga sampai ke taraf boleh bersama kumpulan para anbiya dan syuhada. Maka ini kemuncak daripada pahala yang didapatkan hasil khidmat tadi. Anak kunci untuk boleh sampai kepada kemuncak perkhidmatan perniagaan yang diberikan adalah jujur dan amanah. Jujur dan amanah adalah perkataan dan kualiti barang yang dijual, dalam perkataan dan kualiti barang yang dijual. Ini memang Nabi sebut ni. Dalam perniagaan tu cenderung cakap yang buruk, cakap yang bohong, dan yang kedua cenderung jual barang yang rosak. Jadi Nabi tekankan betul, dalam berniaga mesti jujur pada perkataan dan mesti amanah pada kualiti barang. Kalau barang tu ada defect, ada cacat, kena bagi tahu cacat. Jujur dan amanah lah pada sukatan dan timbangan, jujur dan pada janji, jujur dan amanah dalam hutang piutang, jujur dan amanah dalam segala jenis kira-kira, jujur dan amanah pada menunaikan hak pekerja. Ni dia dah jadi ketua, kena tengok lah. Dia tak boleh lah pekerja tu dibiar saja, kan. Tu kita kalau tak lalu nak pikul amanah, jangan buat hal. Jujur dan amanah pada menunaikan hak Allah dan pada perniagaannya, seperti membayar zakat dan lain-lainnya. Maka apabila segala ini berlaku dalam perniagaan, maka peniaga itu akan diberikan ganjaran yang sangat mulia, iaitu bersama dengan para anbiya dan syuhada pada hari kiamat nanti. Kenapa mulia? Sebab kita tak jatuh kepada neraka. Syurga tu tempat orang yang mulia, kan. Neraka tu tempat orang yang hina. Jadi kita tahu kita tak mulia, tapi kita dapat duduk dengan orang yang mulia. Itu kan luar biasa. Kita dalam kumpulan orang soleh,
Itu kan Allah Ta'ala bagi. Sedangkan kita rasa kita tak soleh pun, solat pun tak khusyuk lagi, tapi dapat duduk dengan kumpulan orang soleh. Itu kan anugerah. Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Kita berhenti, sambung nanti kalau minggu depan lah. Hadis ke-37 sampai ada 42 hadis. 37, 42 ada 5 hadis. Bolehlah tu habis minggu depan. Kita bagi habis lah. Kalau tak habis pun boleh bacalah sendiri-sendiri. Kerja senang je. Wallahu a'lam. Naqifuna walhamdulillah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana ladzina Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tuan-tuan puan-puan. Nanti jumpa lagi. Next nanti sambung kitab apa ya? Next sambung kitab ini jugalah. Untuk esok kita doa kalau Syekh Rahim dimudahkan urusannya sampai ke sini dengan selamat insya-Allah untuk sambung kitab Burdah. Ada kitab? Ada. Kitab Burdah Busiri. Kalau tak ada kitab boleh maklum pada Ustaz Fahmi lah untuk esok. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.